memang susah. Sebab bila dah tanya, akan disenyapkan. Siapa-siapa yang tanya soalan ini akan disenyapkan. Ya. Kerajaan tak kasih kita tanya. Ya. Anyone who asks this question, who questions this issue, will be silenced. Dan kita dah nampak. Mula-mula akhbar, surat khabar The Age, the business newspaper The Age, dia tiap-tiap hari keluar artikel mempersoalkan isu yang besar ini. Dan apa jadi? Lesen ditarik, digantung sementara. The license was suspended. The Age. Kemudian siapa lagi tanya? Sarawak Report, satu website yang membuat pendedahan, pembongkaran tentang isu ini. Apa jadi dengan Sarawak Report? Akses dihalang. The whistleblower website, Sarawak Report, which revealed many of the documents involved in this case, they were barred. So Malaysians cannot access Sarawak Report. Lagi siapa yang mempersoalkan? Orang kerajaan BN sendiri mempersoalkan isu ini. Tan Sri Muhyiddin, the former Deputy Prime Minister masa tu, Timbalan Perdana Menteri, mempersoalkan isu 1MDB. Isu yang begitu sensitif bagi kerajaan. Dan apa jadi? Terus dipecat. Timbalan Perdana Menteri dipecat. Bukan sekadar Timbalan Perdana Menteri, menteri lain pun, Datuk Seri Syafiq Abdal. Beliau juga mempersoalkan isu ini, dipecat juga. Bukan sahaja menteri, Peguam Negara, Attorney General, Tan Sri Abdul Ghani Patail, dia mempersoalkan, dia pun dipecat. Hilang kerja. Dan kemudian semua yang menyiasat, kita nampak trend yang sama. MACC, Malaysia Anti-Corruption Commission, Komisen Suruhanjaya untuk Anti Rasuah. Mereka pun menyiasat isu ini, menyiasat Perdana Menteri atas isu ini. Dan apa jadi? Pegawai-pegawai ditukar. Macam-macam. Kena tukar sini, tukar sana. Baru-baru ni pun ada seorang pegawai yang menyiasat SRC International, iaitu anak syarikat kepada 1MDB, juga kena tukar. Jadi nampaknya mereka nak senyapkan semua yang mempersoalkan isu ini. Dan bukan sahaja MACC. Di Parlimen kita ada satu komiti jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC, Parliamentary Account Committee. Komiti ini adalah komiti yang sangat berkuasa. Komiti ini adalah watchdog, badan pemerhati. Komiti ini boleh memanggil saksi untuk memberi keterangan. Siapa-siapa dia boleh panggil seperti mahkamah. Dia mempunyai kuasa. Dan apa jadi kepada PAC yang sedang menyiasat isu 1MDB? Kita pun tahu. 4 ahli PAC termasuk pengurusi PAC, yang ni tak kena pecat, kena promoted. 4 PAC members became ministers. 3 deputy ministers, 1 full minister, including the chairman of PAC, Datuk Noor Jazlan. Dan lepas tu apa jadi? PAC pun stop. Siasatan sedang berlangsung, tiba-tiba berhenti. Sudah tidak boleh teruskan, walaupun sepatutnya boleh, tapi speaker tak bagi, jadi tidak diteruskan dan maka ditangguhkan. Itu PAC. Bukan saja MACC, bukan saja PAC, malah polis pun kita nampak ada pertukaran berlaku dalam special branch, nombor 1, nombor 2 ditukar. Kita nampak banyak yang berlaku. Dan kemudian bekas pemimpin-pemimpin ada pun mempersoalkan. Presiden MCA dulu, Tun Dr. Lim Leong Sik pun mempersoalkan Datuk Seri Najib atas isu ini. Even the former MCA President,
Tun Dr. Ling Leong Sik question this issue. And what happened? Datuk Seri Najib say, if you don't retract, I will sue you. Kalau tak tarik balik, saya akan saman. Lepas tu Tun Dr. Ling kata, saya tak tarik balik, sila saman saya. Tapi sampai hari ini tak saman-saman. Seperti Wall Street Journal, Datuk Seri Najib kata mau saman, tak saman-saman juga. Ya, kenapa tak saman kalau tak takut? Dan ada juga ahli UMNO lain di Langkawi, ya, yang kena pecat. Dan Datuk Khairuddin, ahli UMNO dari Pulau Pinang, dari Batu Kawan. Datuk Khairuddin membuat report antarabangsa. Dia pergi Hong Kong, dia pergi negara lain, dia buat report mengenai isu 1MDB. Dan apa jadi kepada Datuk Khairuddin? Sama-sama dengan peguam dia masuk detention. Kena tangkap di bawah SOSMA. Ya, Security Offences Special Measures Act. Ini adalah undang-undang untuk menangkap teroris. Untuk menangkap teroris. Tapi digunakan atas Datuk Khairuddin. Datuk Khairuddin bukan teroris. Dia cuma mempersoalkan isu 1MDB. Seperti kita semua. Dia ada soalan yang sama dalam kepala dia. Tapi apa jadi? Disenyapkan. Masuk jail terus. Tahanan tanpa bicara. Dan kita tahu, ya, senarai mangsa 1MDB ni memang besar. Tapi yang terbaru, mangsa terbaru, dua mangsa terbaru, siapa dia? Sebab itulah yang kita ada pada malam ini. Yang pertama, Saudara Lim Kit Siang di Parlimen, ya, mempersoalkan speaker, peranan speaker dalam menangguhkan mesyuarat PAC. Mempersoalkan kenapa PAC tidak boleh dijalankan walaupun ada timbalan pengerusi dan ahli-ahli lain. Tak semestinya ada 4 orang ahli sudah naik jadi menteri, PAC tak boleh jalan. Jadi Saudara Lim Kit Siang sebagai Ketua Parlimen DAP mempersoalkan. Dan saya ada masa tu. Ya. Dan apa yang jadi? Disenyapkan juga 6 bulan digantung. Suspended for 6 months. Oh, our Saudara Kit is here. Majlis mengalu-alukan Saudara Lim Kit Siang yang digantung 6 bulan dari Parlimen. Win, should I wrap up? Yeah. Saya baru cakap, ini memang long life, ya, very long life. I was just talking about him. Ya, Saudara Lim Kit Siang kita digantung selama 6 bulan, suspended for 6 months. For what? For what? For nothing. Simply for questioning about this issue. As I said, this is the most sensitive issue in Malaysia. Isu paling sensitif. Siapa-siapa yang mempersoalkan, dia akan kena tangkap, dia akan kena pecat, dia akan kena tukar, dia akan masuk lock up. Macam-macam kaedah yang digunakan untuk senyapkan siapa-siapa sahaja yang mempersoalkan isu ini. Dan kemudian daripada Saudara Lim Kit Siang, ada lagi seorang ahli parlimen yang menjadi mangsa terbaru, iaitu Saudara Tony Phua. Saudara Tony Phua sudah ready, bersedia untuk berbahas, berdebat dengan CEO 1MDB, Arul Kandasamy. Dan apa jadi? Speaker sekali lagi enter frame. Speaker pula kata Tony Phua tidak boleh berdebat dengan Arul. Jika Tony Phua berdebat dengan Arul, maka beliau tidak boleh mengambil bahagian dalam siasatan PAC ke atas 1MDB. Ini memang nampak sangat terang, ya. It is crystal clear what is the intention here.
nampak jelas ada cubaan untuk menghentikan dan menghalang segala usaha untuk mempersoalkan dan mendapatkan kebenaran dalam isu 1MDB. Seperti saya kata tadi, dalam dewan ini kita semua mempunyai soalan yang sama dalam kepala kita. We have the same question in our heads. Mana 2.6 billion seperti ditulis di atas, di belakang pentas? Where is the 2.6 billion ringgit? Mana 2.6 billion ringgit? Mana datang 2.6 billion ringgit itu? Dan kemudian mana pergi 2.6 billion itu? Ya? Bukan duit kecil. Ya? Mana duit itu datang? Mana duit itu pergi? Dan apa kaitan duit itu dengan skandal terbesar 1MDB? Kalau duit itu ada kaitan dengan 1MDB, maka itu bukan duit peribadi. Walaupun dikatakan donation, ya, personal donation, ya, donation yang paling besar dalam dunia. Tapi kalau duit itu benar-benar dikaitkan dan mempunyai hubungan dengan 1MDB, maka itu sudah menjadi duit rakyat dan bukan duit peribadi. Dan duit rakyat harus dijelaskan. Dan kalau tidak ada apa-apa untuk ditakutkan, kenapa Datuk Seri Najib gila sangat sampai nak senyapkan, silence segala orang yang mempersoalkan isu ini? Jadi nampak sangat ada perkara yang ingin disembunyikan. Ya. Ini memang isu yang paling besar. Tak pernah kita nampak dalam negara ini satu skandal keuangan, such a financial scandal to this magnitude. Almost 50 billion ringgit in how many years? And there are no answers because they will not allow us to ask questions. They do not allow anyone to ask questions. Dan kemudian Datuk Seri Najib, inilah ya, pengurusan negara di bawah Datuk Seri Najib. Dan dia ingat dia boleh mengaburkan, tutup segala skandal dengan memberi duit kepada rakyat. Baru-baru ni bajet 2011 2016 budget Datuk Seri Najib baru umumkan. Ya. Dan sebenarnya berapa banyaklah RM50 yang dia bagi ni? How much is this extra RM50 that he's giving? It comes up to only 790 million ringgit. Less than 1 billion. Kurang 1 billion. Ya. Hanya 790 juta ringgit. Tambahan daripada dia bagi 790 juta ringgit, dia ambil balik berapa? GST dia perkenalkan, tahun depan dia punya kutipan 39 billion. They give 790 extra, but they take back 39 billion ringgit in the form of GST. And compared to the old tax, SST, the addition is 21 billion ringgit. So extra 21 billion ringgit. Tambahan sebanyak 21 billion ringgit. Dan saya nak tanya di sini, cukai GST ini datang dari mana? 39 billion, 21 billion. Datang dari mana? Datang dari rakyat juga. So walaupun dia bagi BRIM, dia kata I bagi RM50, dia ambil balik berbilion-bilion ringgit daripada rakyat Malaysia. Dia ambil balik berbilion-bilion ringgit daripada rakyat Malaysia. Dan all this money, 39 bilion ringgit ini, kalau dia tak ambil, duit ini akan berada dalam tangan rakyat, dalam tangan ekonomi negara. Tapi duit ini diambil keluar dan kemudian diboros, ya, dibelanjakan dengan boros. Jadi Perdana Menteri ini, Datuk Seri Najib, dia ingat rakyat Malaysia tak pandai. Dia ingat kita semua bodoh. Tapi rakyat tak bodoh, ya. Dalam survei yang terbaru oleh Merdeka Center, the latest survey, opinion poll survey by Merdeka Center has found,
ya, bahawa sokongan kepada kerajaan dalam kalangan rakyat Malaysia sudah turun sehingga 23% sahaja. Only 23% of Malaysians support the Barisan Nasional Government. This is the lowest in history. And among the Malays is only 31%. Saya yakin tidak pernah ada mana-mana kerajaan Barisan Nasional dalam sejarah Malaysia yang mempunyai sokongan yang begitu rendah. Never before. Dan saya yakin kalau pilihan raya diadakan pada hari ini, BN akan kalah dengan teruk. Ini sudah pasti. Jadi ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa rakyat sudah tak boleh tahan dengan ekonomi yang teruk. Tak boleh tahan dengan pengurusan ekonomi yang menguntungkan kroni-kroni, yang menguntungkan pemimpin tapi tidak membantu rakyat. Ya, rakyat sudah tak boleh tahan dengan rasuah, dengan korupsi yang berleluasa. Rakyat sudah tidak boleh tahan dengan penindasan. Bukan sahaja ke atas pemimpin pembangkang, tapi ke atas semua rakyat Malaysia, termasuk agensi-agensi penguat kuasa, termasuk NGO dan juga rakyat biasa. Kita sudah tak boleh tahan. Dan saya yakin, I'm confident, if all of us come together just as we are here together now, and I'm sure it will happen in the next election, that we can send a message to the BN. We can force Datuk Seri Najib to step down. We can force the BN government out, and we can vote in a new Pakatan Harapan government. Boleh tak? Saya yakin kita boleh. Dengan itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, good evening and wan an.